Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton pada hari ini. Okay, so terima kasih kepada penonton yang masih setia kepada CNE Live kita sepanjang kita punya program CNE Live daripada bulan, kita start daripada bulan 5 kata saya sampai sekarang lah. So ini adalah CNE terakhir kita pada tahun ini. Okey, so terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini. So saya adalah Nutritionist Yusri. Okey, kami daripada Pejabat Kesihatan Daerah Barat Daya Pulau Pinang. Okey, bersama-sama rakan-rakan saya yang akan bersama-sama dengan kita pada petang ini, kita akan berkongsi, okey, iaitu rakan saya Nutritionist Teo dan juga Nutritionist Lim. Okey, so kami akan bersama-sama berkongsi serba sedikit berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, so nak jaga berat badan memang sukarlah. Okey, itu adalah satu benda yang normal lah di Malaysia ni dengan kepelbagaian sumber makanan terdapat di Malaysia ni, terutama sekali tempat yang kita gelar sebagai syurga makanan, contoh di Penang ni. Okey, so ini adalah masukan untuk mengawal pengambilan berat badan kita. Okey, justru itu kita perlu membuat pilihan yang bijak dalam memilih makanan yang lebih sihat dan juga berkhasiat. Okey. So, dalam usaha pemilihan makanan perlu juga dititik beratkan dari segi kuantiti pengambilan makanan seharian. Adakah menipati keperluan harian ataupun telah melebihi keperluan harian kita. Alright. So, persoalan ini sering menghantui kita para penggemar makanan ataupun biasanya kita gelarkan sebagai food lovers lah. Okay. So, bila makan lebih, berat akan naik. So, bila berat naik, BMI pun akan naik. Maka kita akan menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada peratusan rakyat Malaysia yang berlebihan berat badan dan juga obes. Okey. So, apa yang perlu dilakukan untuk tak nak berat naik? Okey, tapi kita masih nak juga makan. Okey. So, apa kita nak kongsi hari ini ialah, so mari sama-sama kita berkongsi satu formula yang diperkenalkan oleh bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu sebuah pinggan yang dipanggil Pinggan Sihat Malaysia dengan tagline suku-suku separuh. Okey. So untuk makluman penonton, sesi perkongsian kita pada hari ini kita ada 3 bahagian lah, 3 slot. Okey, slot yang pertama adalah daripada saya lah sebagai pendahuluan. Okey, saya akan buat sedikit pengenalan, dan yang kedua akan diteruskan oleh rakan saya iaitu Nutritionist Teo yang akan berkongsi berkenaan dengan sukatan-sukatan sajian. Alright. Dan sesi yang terakhir akan dikenalikan oleh PSP Lim yang akan berkongsi cara-cara menghidang makanan mengikut konsep suku-suku separuh. Okey. Kalau kita tengok pada masa kini, banyak diet pelbagai diet diamalkan oleh rakyat Malaysia. Okey, macam-macam ada. Ada yang membantu, ada yang tidak membantu dalam penurunan berat badan. Okey. Namun kebanyakan diet-diet yang diamalkan berisiko terhadap kesihatan badan, kerana ada setengah tu mengamalkan rejim-rejim yang tertentu memberi kesan negatif kepada badan kita. Okey. Contohnya keletihan yang melampau sebabkan oleh tak makan dan juga kesan-kesan sampingan yang lain. Alright. So ada yang sanggup menahan lapar untuk tidak menjadi gemuk. Okay? Ada yang tak makan langsung kan, kita biasa dengar lah itu. So apa kita nak buat kalau tak nak berat badan naik tapi kita nak makan juga? So kita amalkanlah formula diet suku-suku separuh. Okay? So sejak kita akan berkongsi lah sedikit berkenaan dengan Pinggan Sihat Malaysia. So kita dah cerita dah, okay? Ada kesan dia, ada hasil dia kat situ. So kita akan cerita sikit berkenaan dengan apa itu Pinggan Sihat Malaysia suku-suku separuh. Alright? Okay. Sama juga seperti di belakang poster saya dan juga di pinggan ini. Okay, saya tunjuk di pinggan ni lah, lagi mudah sikit tu nampak. Okay. So secara ringkas, Pinggan Sihat ni adalah terjemahan daripada piramid makanan. Okay. So untuk memudahkan rakyat Malaysia untuk meletakkan apa makanan kita perlu letak dalam pinggan kita. Okay. So ada mesej utama, saya sebutkan mesej utama dulu. Okay. Mesej yang pertama adalah 3 hidangan utama dimakan setiap hari. Okay. Dan mesej yang kedua, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlulah. Okey. Mesej yang ketiga adalah makan berjirin penuh sekurang-kurangnya separuh daripada jumlah berjirin yang kita ambil setiap hari. Okey, dan mesej yang keempat, tidak makan makanan yang bergoreng ataupun tanpa santan. Dan mesej yang kelima, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okey. So sekarang zaman PKP ni, so banyaklah kita berada di rumah So galak-galakkanlah masak di rumah, bukan kita order dekat makanan di luar. Alright. Okey. So, secara asasnya Pinggan Sihat ni terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, secara ringkaslah kita dapat 3 bahagian Pinggan Sihat. Okey, iaitu suku yang pertama adalah sumber karbohidrat. Okey, sumber karbohidrat ni termasuklah nasi, roti, mi, bijirin, produk-produk bijirin dan juga ubi-ubian. Okey. So, suku yang kedua, kita ada sumber-sumber daripada protein. Okey, termasuklah ikan, ayam, daging, kacang. Okey. So, itu adalah suku yang kedua. Dan yang separuh ni adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey. So semua adalah satu sajian sahaja. Okey.
Alright, so ini adalah pinggan sihat kita. Okay, untuk mendapatkan secara detail dia punya sukatan dia, nanti rakan saya PSP Teo akan berkongsi berkenaan dengan saiz sajian. Okay, itulah secara ringkaslah pengenalan berkenaan dengan pinggan sihat Malaysia. Okay, so seterusnya saya nak menjemput rakan saya PSP Teo, okay, untuk berkongsi berkenaan dengan saiz sajian untuk setiap sukatan pinggan sihat di sini. Okay, so kita dah tahu dah suku yang pertama apa, suku yang kedua apa, suku yang separuh yang ketiga tu apa benda nak letak, tapi kita nak tahu juga saiz sukatan dia. Okay, so dengan ini saya ingin menjemput Puan Teo untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada hari ini. Hai semua, selamat petang dan selamat menonton siaran live kami di Facebook Nutritionist Penang. Saya Nutritionist Elise ingin berkongsi info-info berkenaan dengan saiz sajian untuk setiap bahagian makanan dalam pinggan sihat Malaysia. Kalau you all tak nak berat naik tapi nak makan juga seperti tajuk kita hari ini, you all boleh mengamalkan cara makan sihat dengan menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia ni. Okey, dengan slogan #suku-suku separuh. Okey, mari kita lihat pinggan sihat ni. Seperti yang diterangkan tadi oleh nutritionist Yusri, pinggan sihat boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey. Suku yang pertama kita diisikan dengan makanan daripada sumber karbohidrat, iaitu bijirin dan produk bijirin. Okey, berapa sajian kita boleh letak? Satu sajian makanan sumber karbohidrat sahaja kita letak. Okey. Saiz satu sajian makanan sumber karbohidrat adalah bersamaan dengan 1 cawan nasi beras perang. Okey, 1 cawan nasi beras perang ni actually dia bersamaan dengan 2 sendok nasi lah. Okey. Dan nasi beras perang ke atau nasi putih ke, kita kalau letak dalam cawan, kita tak boleh main tekan-tekan macam ni lah bagi padat. Kalau kita tekan-tekan bagi padat, dia actually lebih sama dengan lebih kurang 3 sendok nasi lah. Okey. Okey, kita guna beras perang untuk menggantikan nasi putih sebab kalau ikut 5 mesej utama bagi pinggan sihat, iaitu makan bijirin penuh sekurang-kurangnya separuh daripada jumlah bijirin yang anda ambil setiap hari. Okey, untuk anda yang tak biasa makan nasi beras perang, anda boleh gantikan separuh daripada nasi putih dengan nasi beras perang. Okey, 1 sajian makanan sumber karbohidrat juga bersamaan dengan 1 cawan kuih tiaw. Kalau makan kuih tiaw pada waktu makan utama, boleh lebihkan bahagian sayur untuk menambahkan pengambilan serat dalam makanan. Kerana kuih tiaw ni dia macam nasi putih, okey, ianya kurang serat. Okey. Next, 1 sajian makanan sumber karbohidrat juga bersamaan dengan roti bijirin penuh ni 2 keping. Okey. Untuk orang yang tak biasa makan roti bijirin penuh, anda boleh cuba ambil 1 keping roti putih dan 1 keping roti bijirin penuh semasa waktu makan. Okey. Selain itu, 1 sajian makanan sumber karbohidrat juga bersamaan dengan 6 keping biskut krim cracker yang bijirin penuh lah. Okey. Juga bersamaan dengan emping jagung 1 cawan. Okey. Atau bersamaan dengan ubi kentang ni secawan atau ubi keletek secawan. Okey. Okey, ramai yang actually ubi ni ramai yang suka buat goreng lah. Okey. Tapi kalau boleh kita cuba pilih cara masak yang sihat lah, iaitu cara masak bakar atau steam lah. Okey. 1 sajian makanan sumber karbohidrat juga bersamaan dengan capati 1 keping lah. Okey. Dan capati ini bagus sebab dia dibuat daripada tepung gandum penuh, iaitu whole wheat flour lah. Okey, tepung gandum penuh ni actually dia tepung bijirin penuh lah. Okey, ialah makan roti canai kerana ianya dibuat daripada tepung gandum yang biasa. Okey, ini adalah contoh 1 sajian makanan dari sumber karbohidrat. Baik, kita tengok balik pinggan sihat. Suku yang kedua kita diisi pula dengan makanan daripada sumber protein lah. Okey. 1 sajian makanan sumber protein adalah bersamaan dengan 1 ekor ikan kembung yang bersaiz sederhana.
Okey, ikan kembung ni atau ikan satu ekor ikan actually bersamaan juga dengan seketul ikan yang potong lah. Okey. Ikan ni walaupun dia bagus, tapi sekali makan tu hanya boleh makan seekor sajalah. Kita tak boleh makan sampai 2-3 ekor lah. Okey. Okey. Selain daripada itu, satu sajian makanan sumber protein juga bersamaan dengan peha ayam tu satu ketul yang telah dibuang kulit. Okey. Dan juga telur 2 biji. Okey. Untuk orang yang ada masalah kolesterol tinggi, okey, telur kuning ni dia boleh buang satu lah. Okey. Satu saja makanan sumber protein juga boleh juga sama dengan daging ni, saiz dia 2 kotak mancis lah. Okey. Daging ni kita dah potong dalam ketulan kecil sikit lah. Actually saiz dia lebih kurang 2 kotak mancis dan telah dibuang lemak. Okey. Dan bersamaan dengan ikan bilis ni 2/3 cawan. Kalau boleh ni ikan bilis ni kita cuba buang kepala dengan buang perut lah, sebab kepala dan perut ni dia actually tinggi dengan kolesterol. Dan juga sama dengan 6 ekor udang yang bersaiz sederhana. Okey. Dan kacang panggang ni 2/3 cawan. Okey. Dan juga tahu kuah ni 2 ketul. Okey, ini adalah contoh satu sajian makanan sumber protein. Okey. Yang last, okey, kita tengok balik pinggan sihat kita. Okey. Separuh lagi pinggan kita actually diisi dengan apa? Dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Kalau untuk orang Malaysia kan selalunya sayur ni kita letak kat mana? Kita letak kat sebelah suku ni lah. Nasi ni yang kita letak kat separuh sini. Okey. Sekarang ni kalau nak mengamalkan cara pinggan sihat Malaysia ni, okey, kita terbalikkan dua bahagian ni. Okey, sayur ni kita letak kat bahagian separuh pinggan dan nasi ni kita letak kat sebelah suku ni. Okey. Okey. Saiz satu sajian makanan daripada sumber sayur-sayuran adalah bersamaan dengan okey, setengah cawan sayur campur. Okey. Setengah cawan sayur sawi yang telah dicelur air panas. Okey. Atau sayur salad tu 1 cawan. Dan sama juga dengan tomato segar ni 1 cawan. Okey. Kalau untuk terung goreng tu setengah cawan lah. Dan ni kacang panjang goreng setengah cawan. Okey. Manakala saiz satu sajian daripada sumber buah-buahan adalah bersamaan dengan untuk apple ni sebiji lah yang bersaiz sederhana. Okey. Kalau untuk buah anggur 6 biji sahajalah. 8 biji sahaja. Okey. Kalau untuk orange, buah orange sebiji lah yang bersaiz sederhana juga. Okey. Kalau anda rasa tak kenyang lepas makan, actually boleh tambah sayur sahaja. Nasi dan lauk protein tak boleh tambah ya. Untuk minuman, pinggan sihat boleh dilengkapkan dengan minuman tanpa gula, iaitu air kosong sahaja atau teh kosong lah, atau dengan susu. Okey, itulah info-info yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan saiz sajian untuk setiap bahagian makanan dalam pinggan sihat Malaysia. Seterusnya, nutritionist Lim akan menyambungkan perkongsian pinggan sihat Malaysia buat sebentar nanti. Hai, salam sejahtera dan selamat petang. Saya akan teruskan program kami pada hari ini. Siapa tak pada macam saya? Tunggu. Tengok tau, rugi siapa tak tengok. Terima kasih kerana sudi melekat di FB Live sampai sekarang. Okey, apa yang kita nak share sekarang adalah cara menyediakan hidangan kita dengan menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia. Malaysia Jenkang Pan. Okey. Bagi set pertama, kita akan tunjuk dekat set nasi campur. Kami akan demo saiz sajian setiap jenis makanan dalam hidangan ini berdasarkan konsep pinggan sihat Malaysia. Okay.
Makanan yang biasa yang biasa sahajalah dipilih dalam set nasi campur ini ada nasi beras perang, ikan kembung goreng, sayur campur, orange dan air kosong. Okey, sekarang kita tengok dekat pinggan kita. Suku pertama ini adalah bahagian yang kita perlu masukkan satu sajian nasi, mi, roti, biji rim, produk biji rim atau ubi. Iaitu di bahagian ini. Di sini kita masukkan satu sajian nasi beras perang kita. Sukatan nasi beras perang adalah dalam satu cawan nasi. Okey, di sini kita tak guna nasi putih, kita guna nasi beras perang untuk kesihatan kita. Sebab nasi beras perang ini adalah lebih tinggi adalah biji rim penuh, okey, yang lebih tinggi dengan kandungan serat dan zat. Mesej ketiga dalam 5 mesej untuk pinggan sihat Malaysia ini pun memberitahu kita perlu makan separuh daripada biji rim kita sebagai biji rim penuh. Suku kedua pula adalah bahagian yang kita perlu masukkan satu sajian sumber protein kita. Sama ada ikan, ayam, daging atau kekacang. Jadi di sini kita masukkan satu sajian ikan kembung kita. Okey, iaitu seekor ikan kembung yang bersaiz sederhana. Separuh lagi adalah bahagian yang untuk satu sajian sayur dan satu sajian buah. Di sini kita masukkan satu sajian sayur campur kita, okey, iaitu lebih kurang dalam separuh cawan ini. Dan sebiji orange yang bersaiz sederhana. Di sini kita pilih air kosong untuk melengkapkan menu ini. Okey, siap dah hidangan pertama kita pada hari ini. Yang ini adalah set pinggan sihat Malaysia yang disediakan dengan nasi beras perang, ikan kembung, okey, sayur campur, buah dan juga air kosong. Seterusnya kita tengok set kedua kita, iaitu set kuih tiaw sup. Okey. Di sini kita akan tunjuk cara menyediakan makanan sup dengan menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia. Dalam menu ini kita ada kuih tiaw, okay, isi ayam, udang, sayur sawi dan apple, dan juga air kosong kita. Okey, kita tengok dekat produk biji rim yang kita pilih dulu, iaitu kuih tiaw. Biji rim perlu letak di suku pertama. Okey, jadi kita masuk satu sajian kuih tiaw di sini. Okey. Sukatannya adalah dalam satu cawan. Okey, lepas tu sampai giliran sumber protein yang kita perlu letak di suku kedua. Okey, sumber protein yang dipilih adalah isi ayam dan udang. Untuk mendapatkan satu sajian sumber protein, kita akan campurkan setengah sajian isi ayam dan setengah sajian udang. Setengah sajian isi ayam adalah lebih kurang dalam saiz satu kotak mancis saiz macam tu, manakala setengah sajian udang adalah lebih kurang 3 ekor yang bersaiz sederhana. Dua-dua ini akan ditambah jadi satu sajian sumber protein kita. Okey, sekarang kita masuk ke dalam suku kedua sini. Separuh pinggan lagi kita masukkan satu sajian sayur kita, iaitu separuh cawan sayur sawi yang telah masak. Dan buah yang kita sediakan, satu biji apple. Jangan lupa, hidangan ini kita perlu lengkapkan dengan air kosong atau minuman yang tanpa gula. Contoh di sini, kita telah pilih air teh kosong. Okey, set kedua kita sudah siap. Akan tetapi kita bukan cadangkan makan kuih tiaw sup dalam pinggan ni. Pun bukan bermaksud semua bahan perlu asing macam ni makan. Okey, kita masih boleh makan macam biasa. Kita boleh makan di dalam mangkuk dengan semua jenis makanan campur sekali. Yang penting kita menggunakan konsep pinggan sihat ini untuk membantu kita mengawal saiz sajian setiap jenis makanan dalam hidangan untuk kesihatan kita. Jom kita hidangkan set kedua pinggan sihat Malaysia kita yang dalam bentuk mangkuk. Okey. Seterusnya kita tengok set ketiga pula.
Okey, seterusnya kita tengok set ketiga pula, set sandwich ayam bakar. Set ini kita menggunakan roti biji rim penuh, isi ayam yang dibakar. Okey. Daun salad, tomato, anggur dan susu. Kita akan tunjuk satu demi satu saiz sajian setiap jenis makanan dalam set ini. Okey, kita tengok dekat makanan pertama dulu. Okey, produk biji rim yang kita perlu letak di suku pertama. Okey, produk biji rim yang kita pilih adalah roti biji rim penuh. Sama juga kita pilih biji rim penuh sebab biji rim penuh lebih baik untuk kesihatan kita. Satu sajian roti adalah sama dengan 2 keping roti biji rim penuh. Okey, kita letak di suku pertama. Okey. Bagi suku kedua, kita masukkan sumber protein kita, iaitu isi ayam satu sajian. Okey, satu sajian isi ayam bersama dengan satu paha ayam ataupun lebih kurang bersaiz 2 kotak mancis. Sekarang kita masuk ke dalam suku kedua kita. Okey, separuh lagi kita masukkan separuh cawan daun salad. Dan separuh cawan tomato. Okey. Dua-dua jenis sayur ini tambahkan akan jadi satu cawan sayur mentah, iaitu satu sajian sayur seperti yang tadi kita belajar. Okey, lepas tu tambah dengan satu sajian anggur. Okey, di sini kita dah lengkapkan separuh lagi pinggan sihat kita. Kecuali air kosong atau minuman tanpa gula, kita boleh lengkapkan pinggan sihat Malaysia dengan susu juga. Okey, susu yang tanpa perisa. Jadi kita pilih susu rendah lemak yang tanpa perisa dalam hidangan ini. Okey, sekarang kita sediakan sandwich kita. Okey, siap dah. Set sandwich yang kita sediakan berdasarkan konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, inilah demonstrasi ketiga-tiga hidangan kita pada hari ini dengan konsep pinggan sihat Malaysia #skul-skul separuh. Kalau tak nak berat naik tapi nak makan juga, cubalah makan mengikut konsep ini mulai sekarang.